Masa aku lipat dengan Syed sendiri pun, Syed ada bercerita dan dia siap tunjuk. Syed tunjuk pada aku, ada perempuan yang DM dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video aku yang lepas, aku banyak mendapat respon yang sangat positif daripada orang ramai. Alhamdulillah, yang like lagi banyak daripada yang dislike. So pada aku is a positive thing. Terima kasih dan Alhamdulillah atas positive feedback yang ramai orang berikan. Okay, aku nak bagi pesanan siap-siap untuk video aku kali ni. Korang kena tengok video ni sampai habis. Kalau tak, korang akan salah faham berkenaan apa yang aku cuba sampaikan. Aku ada buat simple survey kenapa aku percaya Daik Syed tidak bersalah. Sebenarnya aku 50-50 nak buat video ni, tapi ada satu komen ni sangat menarik perhatian aku lah. Aku hanya ingin memberikan perspektif yang berbeza berkenaan kes ni. Mungkin ada yang bertanya kenapa aku buat video umpama menyebelahi Syed. Jawapan dia mudah je, sebab aku tak kenal mangsa, aku hanya kenal Syed. Dan mungkin kat luar sana ada yang mengenali mangsa, mungkin orang boleh berkongsi perspektif diorang sendiri. Aku nak bagi tahu, aku memang langsung tak ada niat untuk mengecam mana-mana mangsa atau memberi pandangan serong kepada mangsa tu sendiri. Sekali lagi aku nak nyatakan, aku hanya memberikan pendapat aku dan perspektif aku, dan mungkin perspektif aku sedikit berbeza pada orang luar kat sana, dan mungkin ada yang tak selesa, aku minta maaf. Aku juga nak bagi disclaimer, maklumat yang aku kongsikan dan pendapat aku ni adalah berdasarkan apa yang aku baca di media sosial dan juga online newspaper. Kalau aku ada tersilap, kita boleh bincangkan bersama. Korang boleh komen kat bawah, mungkin ada fakta aku yang tersilap ataupun apa-apa, korang boleh betulkan, tak ada masalah. Seperti yang telah dijanjikan, aku akan kongsikan 7 perkara yang buat aku tak percaya Syed bersalah. Okey, yang pertamanya adalah ada mangsa yang naik kereta Syed. Secara budayanya, kalau orang perempuan daripada dulu, mak ayah pesan, abang pesan, adik-beradik kita pesan, jangan naik kereta dengan orang yang kita tidak kenali. Dan mungkin akan ada mengatakan mereka kenal Syed di kaca TV, kenal di social media. Itu bukan kenal yang sepatutnya, sebab kita tak sepatutnya mengatakan kita kenal seseorang hanya sekadar melalui social media dan juga di kaca TV. Yang aku jadi hairan, macam mana seorang perempuan dewasa boleh naik kereta dengan lelaki yang baru dia kenali. Macam mana dia boleh percaya kepada lelaki yang dia baru jumpa. Okay, yang kedua, mangsa yang naik ke rumah Syed. Kalau benda ni betul-betul berlaku lah, mereka naik ke rumah Syed. Itu kedua yang aku sangat pelik, sebab kesemua mangsa 20 tahun ke atas, perempuan dewasa yang boleh berfikir, dalam keadaan mereka berseorangan, dalam keadaan mereka tidak berteman. Poin yang pertama dan kedua ni yang membuat aku merasakan ini bukan kes rogol. Okay, poin aku yang ketiga adalah alasan dia berjumpa dengan Syed sebab dia depres. Itu yang aku pelik juga, sebab kalau depres kenapa tak jumpa kaunselor, kenapa jumpa Syed? Syed ada berkongsi tentang bagaimana tentang handle depression dan sebagainya. Akan tetapi Syed bukanlah professionally licensed counselor. Dan untuk pengetahuan korang, di Shah Alam sendiri ada satu pusat kaunseling di Kompleks PKNS Shah Alam. Mengenali Syed, dia seorang yang sangat muda. Ramai lagi selebriti kaunselor macam Dr. Fadil Kamsah. Tak perlu jumpa selebriti pun, kita ada tempat untuk kita luahkan, untuk kita uruskan masalah depresi kita, masalah tekanan. Dan perkara keempat yang ramai netizen quote ataupun ambil kata-kata daripada ayah Daik Syed sendiri. Dia seorang anak yang tidak memati ayah dia, yang tak berkomunikasi dengan ayah dia. Aku dah baca sendiri post tu. Ayah dia secara jelas mengatakan jika Syed bersalah, aku highlight kat sini, jika Syed bersalah, Syed perlu dihukum. Aku ulang sekali lagi, ayah dia mengatakan jika Syed bersalah. Apa yang aku faham daripada post ayah dia lebih kepada ingin Syed tinggalkan dunia selebriti itu sendiri. Kalau korang perasan perenggan terakhir, ayah dia ada mengatakan ayah dia berharap untuk Syed kembali kepada keluarga dan meninggalkan dunia selebriti. Mungkin perkara-perkara ini yang menjadi kerisauan ayahanda beliau berkenaan fitnah. Dan perkara kelima yang membuatkan aku tak percaya Syed bersalah, bila ramai sangat buat report, sampai berbelas report. Pernah tengok satu TV show ni di Netflix berkenaan Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Jeffrey Epstein ni dituduh merogol berpuluh orang gadis. Akan tetapi Jeffrey Epstein ni, dia seorang yang berpengaruh dan dia seorang yang berada di atas, dan dia mempunyai kontak, dia punya kawan-kawan yang berada di tempat tertinggi di US pada masa tu. Itu Jeffrey Epstein. Syed pula, dia bukan seorang yang berada di atas, dia seorang yang berada di bawah, dia baru nak merangkak naik. Dan aku sangat percaya Syed tidaklah berpengaruh sehebat Jeffrey Epstein yang boleh sampai melakukan
jenayah kepada berbelas mangsa ataupun berpuluh mangsa seperti Jeffrey Epstein. Perkara keenam yang membuatkan aku tak percaya Syed bersalah adalah, kalau korang tengok dekat Instagram Syed, korang baca dekat ruangan komen, baca yang lama-lama. Kalau korang tengok dekat YouTube aku sendiri pun, korang baca yang lama-lama, ada perempuan yang komen secara public, secara open, mengatakan bahasa mudahnya ramai perempuan yang try Syed nak mengurat ataupun nak kahwin. Dia mengatakan dia berharap jodoh dia dengan Syed akan tiba. Ini secara public. Ada perempuan yang cuba mengurat Syed. Masa aku lipat dengan Syed sendiri pun, Syed ada bercerita dan dia siap tunjuk. Syed tunjuk pada aku, sebenarnya ada perempuan yang DM dia dulu. Apa yang aku nak cuba sampaikan di perspektif Syed pula, sebab tu aku rasa Syed tak bersalah. Aku tak merasakan ini kes rogol. Perkara ketujuh yang membuatkan aku tak percaya, video aku yang lepas aku mendapat banyak feedback. Ada yang WhatsApp aku secara terus. Aku juga dapat panggilan daripada seorang akak ni. Aku tak rasa dia mahukan nama dia disebut sebab akak ni kes dia masih lagi berjalan dalam proses. Akak ni bercakap dengan aku, dia kata akak faham apa yang Syed tengah melalui sebab akak pun kena perkara yang sama. Akak ni kes dia bukanlah kes rogol. Persamaannya adalah bermula daripada satu report jadi 3 report, lepas tu jadi berpuluh report. Dan akak ni fight sebab dia tahu dia tidak bersalah. Daripada berpuluh report tu, berbelas tuduhan, dia telah defend diri dia. Daripada berbelas tuduhan tu, rupanya semua yang dikatakan mangsa ni sebenarnya disuruh untuk buat report oleh sesetengah individu. Apa yang aku cuba sampaikan adalah perkara ni pernah berlaku, walaupun dalam kes yang berbeza. Perkara ni pernah berlaku di Malaysia. Daripada satu report dia bercambah kepada banyak report. Dan apa yang aku nampak persamaan kes Syed dan kes akak ni adalah unsur fitnah itu tidak mustahil. Aku nak menekankan di sini, aku bukan nak mengecam mana-mana pihak. Aku ingin berpesan kepada semua netizen, kita jangan kecam tertuduh, jangan kecam yang menuduh. Sekali lagi, tujuan aku kongsi video ni ingin berkongsi berkenaan perspektif berbeza yang mungkin orang lain nampak, mungkin orang lain tak nampak. Korang boleh share pendapat korang di ruangan komen. Mungkin korang ada juga perspektif yang berbeza berkenaan kes ni. Apa yang aku cakap di sini tidak menggambarkan kes tu secara sebenar, dan apa yang aku cakap ni tidak menggambarkan Syed tidak bersalah. Sekali lagi, aku hanya memberikan perspektif yang berbeza. Mungkin ada orang yang tidak selesa dengan video ni, mungkin ada yang marah. Marah itu bukan sesuatu yang salah, tetapi apa yang kita buat dengan marah tu. Jadi kita janganlah mengecam. Kita sentiasa ada peluang untuk berbincang secara baik, dan kita semua diberikan akal untuk berbincang dengan cara yang baik. Mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Boleh komen kat bawah ni. Apa-apa pun, aku doakan yang terbaik untuk semua pihak. Kepada mangsa, kepada Syed sendiri, aku berdoa agar mereka diberi kekuatan sebab sekarang dalam keadaan mereka semua diuji, dan kita semua diuji. Apa yang kita buat dalam keadaan ni, apa kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita buat. Dan jangan lupa, everything happen for the best reason. Itu saja daripada aku. Jangan lupa subscribe. Peace out. Take care, thoughts.